Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR Nahas Helikopter sudah memulakan gerakan menyelam ke dalam Sungai Batang Lupar, Sebuyau. Penemuan satu lagi mayat. Serpihan helikopter AS350 yang membawa rombongan kenamaan ketika dalam perjalanan dari Betong ke Kuching semalam telah ditemui. Helikopter tersebut dalam perjalanan telah terputus hubungan dengan pihak control tower dan selepas beberapa kali telah cuba dihubungi, maka pesawat tersebut telah dilaporkan hilang kontak dan keputusan telah dibuat untuk melancarkan search and rescue operation pada lewat petang semalam. Pada 5 Mei 2016, helikopter Aerocopter AS350 dengan nombor pendaftaran RPC 6828 memulakan penerbangan dari Betong dan sepatutnya tiba di Kuching sekitar jam 5 petang. Perjalanan tersebut dijangka memakan masa 45 minit, tetapi malangnya hanya 20 minit setelah memulakan penerbangan, helikopter berkenaan didakwa terputus hubungan dengan Menara Kawalan Jabatan Penerbangan Awam DCA pada jam 4.32 petang dengan lokasi terakhir dikesan di Triso, Sebuyau. Kejadian yang berlaku ketika kempen pilihan raya negeri ke-11 itu mengorbankan 6 individu, iaitu pertama, Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Noriah Kasnon. Kedua, suaminya Asmuni Abdullah. Ketiga, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad. Keempat, Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Dr. Sundaran Anamalai. Kelima, Pengawal Peribadi Datuk Noriah Kasnon Ahmad Sobri Harun. Dan yang keenam, Juruterbang warga Filipina Rudolf Ragas. Pada mulanya terdapat ura-ura menyatakan bahawa helikopter tersebut telah mendarat cemas di Seri Aman pada 5 Mei pada jam 10 malam. Mesyuarat penyelarasan SAR antara agensi telah diadakan di IPK Kuching pada jam 11.30 malam dan mendakwa helikopter tersebut barangkali telah terhempas. Proses SAR dijalankan menggunakan water surface searching di kawasan tumpuan, iaitu di pesisiran Sebuyau dan Triso serta sekitar Lingga 6 Mei pada pukul 6 pagi. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman berkata pihaknya menerima laporan dari DCA pada jam 8.20 malam menggerakkan pasukan anggota ke beberapa kawasan untuk membantu operasi SAR. Beliau berkata pasukan mencari dan menyelamat dihantar ke kawasan Seri Aman, Simunjan dan Betong. Lebih 100 anggota pasukan polis marin, bomber, pasukan gerakan AM dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia terlibat dalam operasi SAR itu. Mencari dan menyelamat mangsa ternyata bukanlah kerja mudah di sebalik cabaran geografi di kawasan terbabit. Sungai Batang Luar sepanjang 131 km merupakan sungai ketiga yang terpanjang di Sarawak. Ia bukan sahaja terkenal dengan sarang buaya tetapi berarus deras. Tumpuan pencarian adalah dalam lingkungan kawasan Sebangan, Sebuyau dan Lingga. Pada 6 Mei 12 tengah malam, Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Sarawak Nur Hisham Muhammad mengesahkan mayat Datuk Noriah Kasnon telah ditemui. Mayat mangsa dibawa naik ke darat dari lokasi penemuan, iaitu sekitar 15 km dari jeti Sebuyau berhampiran Sungai Batang Lupar sebelum dihantar ke Klinik Kesihatan Sebuyau untuk tindakan selanjutnya. Manakala penumpang yang lain termasuk juruterbang belum ditemui ketika itu. Pada jam 9.50 pagi, pasukan penyelamat telah menemui serpihan yang dipercayai milik dari helikopter yang hilang tersebut. Serpihan itu termasuk sebuah rotation device, sebuah kerusi, sebahagian daripada pintu, sebahagian rotor blade dan sebahagian dinding pesawat. Solat jenazah buat Allahyarhamah Datuk Noriah Kasnon diadakan di Kuching pada hari yang sama, jam 10.30 malam. Turut sama menunaikan solat jenazah ialah Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan anggota keluarga Noriah. Jenazah kemudian diterbangkan ke Pangkalan Udara Subang, Selangor menggunakan pesawat tentera. Jenazah Noriah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu 12, Sungai Burong di Tanjung Karang, Selangor keesokannya, iaitu 7 Mei pada jam 2 pagi.
Allahyarhamah meninggalkan 4 anak, 2 lelaki dan 2 perempuan, iaitu Muhammad Syafiq Ishak 29 tahun, Ain Syafinas Ishak 24 tahun, Anis Atirah Ishak 21 tahun dan Adam Aidit Suhaili 19 tahun, serta seorang anak angkat, Adam Mukhris Abdullah berusia 3 tahun. Pada hari yang sama pada jam 8.30 pagi, mayat kedua yang dikenal pasti sebagai mendiang Datuk Dr. Sundaran Annamalai, Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah ditemui. Manakala 2 jam kemudian, orang awam telah menemui mayat ketiga kira-kira 1 km dari penemuan mayat pertama di Sungai Batang Lupar. Mayat tersebut bagaimanapun sukar dibawa naik pasukan SAR gara-gara keadaan air yang surut ketika itu. Di lokasi yang sama mereka turut menjumpai satu lagi mayat, tetapi bot yang dinaiki tidak dapat menghampiri mayat. Bagaimanapun setelah pelbagai usaha dijalankan, mayat ketiga akhirnya berjaya tiba di Jeti Linggam jam 1.25 tengah hari. Polis mengenal pasti mayat ketiga sebagai Allahyarham Ahmad Sobri Harun, pengawal peribadi Allahyarhamah Datuk Noriah. Mayat keempat dijumpai pada jam 3.20 petang, juga berhampiran tempat mayat Noriah ditemui. Manakala mayat kelima dijumpai kira-kira jam 6 petang, lebih kurang 2.5 km dari pusat operasi mencari dan menyelamat di Lingga. Masing-masing disahkan identitinya yang dikenali sebagai Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar, Wan Ahmad dan Asmuni Abdullah yang juga suami kepada Datuk Noriah Kasnun. Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar bin Wan Ahmad merupakan bekas ahli politik Malaysia yang telah menjadi ahli parlimen bagi Kuala Kangsar Perak dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun bagi Bukit Candan Perak. Jenazah beliau telah diterbangkan balik ke Perak dan dikebumikan di makam Diraja Al-Ghufran dekat Masjid Ubudiah, Kuala Kangsar. Beliau meninggalkan isterinya Datin Mastura binti Tan Sri Muhammad Yazid bersama 4 orang anak lelaki, iaitu Wan Imir Astar, Wan Imir Izzat, Wan Iskandar dan Wan Muhammad Amar. Jenazah Ahmad Sobri Harun dan Asmuni Abdullah masing-masing diterbangkan dan selamat tiba di Terengganu dan Subang pada 8 Mei jam 8.30 pagi. Mayat terakhir mangsa nahas helikopter Aircopter AS-350 dipercayai juruterbang warga Filipina, Kapten Rudolf Rex Ragas, ditemui kira-kira jam 10.45 pagi pada 9 Mei sekitar kawasan Triso Sebuyau. Mayat berkenaan tiba di Jeti Pekan Lingga pada jam 11.35 pagi dan dibawa ke Hospital Umum Kuching menaiki helikopter. Operasi mencari dan menyelamat bagi insiden ini dihentikan secara rasmi susulan penemuan mayat terakhir, namun operasi Search and Investigate bangkai helikopter oleh Kementerian Pengangkutan menggunakan side scan sonar untuk mengesan bangkai helikopter tersebut masih diteruskan bagi mengenal pasti punca berlakunya kemalangan tersebut untuk mengelak insiden seumpama ini berulang lagi pada masa akan datang. Menteri Pengangkutan ketika itu Datuk Seri Leong Tiong Lai mengesahkan hasil siasatan mendapati punca nahas tersebut adalah disebabkan keadaan cuaca buruk dan juruterbang yang tidak biasa dengan kawasan persekitaran. Leo juga menambah laporan akhir yang telah dibentangkan di Kabinet mendapati ketika kemalangan berlaku, helikopter berkenaan telah memasuki kawasan yang mengalami hujan lebat dan ribut. Hasil siasatan dapati bahawa helikopter tersebut memasuki kawasan ribut dan ketika itu laporan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi juga menunjukkan kawasan kemalangan itu adalah kawasan hujan lebat. Kemalangan tidak melibatkan masalah teknikal. Sebaliknya cuaca dan juruterbang. Tiada panggilan kecemasan dibuat oleh juruterbang mahupun isyarat kecemasan dari helikopter tersebut. Helikopter itu juga mempunyai kelayakan sah untuk penerbangan dan dikendalikan oleh juruterbang yang berpengalaman. Bagaimanapun helikopter itu tidak dilengkapi dengan alat perakam suara dan penerbangan. Beliau menambah, jika orang biasa dengan laluan tersebut mungkin mereka akan elak, tetapi juruterbang itu dari luar negara dan tidak fasih dengan keadaan di sini. Jadi juruterbang ikut GPS, iaitu sistem kedudukan global, dan itu kemungkinan punca kemalangan berlaku. Laporan akhir itu turut mengesyorkan mana-mana syarikat, individu atau agensi yang menggunakan juruterbang luar negara perlu melalui kursus khas penerbangan helikopter dalam negara sebelum dibenarkan menerbangkan pesawat. Kursus ini bagi memastikan juruterbang warga asing biasakan diri dengan suasana, cuaca dan keadaan sekeliling kawasan di negara ini sebelum dibenarkan untuk menerbangkan mana-mana helikopter di negara ini. Untuk pengetahuan anda, terdapat sekurang-kurangnya 7 kemalangan helikopter telah berlaku di Sarawak sepanjang dekad yang lalu. Kemalangan yang paling buruk pernah berlaku iaitu pada 2004
di mana 7 orang termasuk seorang pembantu menteri terbunuh apabila helikopter mereka terhempas di kawasan pergunungan Bakalalan. Pemergian anggota Parlimen Sungai Besar Allahyarhamah Datuk Noreh Kasnon dan anggota Parlimen Kuala Kangsar Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad dianggap sebagai satu kehilangan besar kepada negara. Semoga Allahyarhamah Datuk Noreh Kasnon, Allahyarham Asmuni Abdullah, Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad dan Allahyarham Ahmad Sobri Harun ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.